Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk matematik tingkatan 4, bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan dalam video kali ini kita akan lihat satu lagi standard pembelajaran, iaitu kita akan menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Dalam video kali ini, kita akan lihat pula bagaimana kita boleh menentukan punca bagi persamaan kuadratik. Okey, kaedah pemfaktoran dan kaedah graf adalah antara cara yang kita boleh gunakan untuk kita menentukan punca bagi suatu persamaan kuadratik. Okey, kita lihat kaedah pemfaktoran dahulu. Bagi setiap persamaan kuadratik, kita perlu tulis dalam bentuk amnya, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar sebelum kita melakukan pemfaktoran. Dan dalam tingkatan 2, matematik tingkatan 2, kamu juga telah belajar memfaktorkan ungkapan algebra. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan punca persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 9X tambah 18 sama dengan sifar. Okey, dalam tajuk tingkatan 2, bila X kuasa 2 tolak 9X tambah 18, maksudnya melibatkan 3 sebutan dan X-nya kuasa 2. Jadi yang ni biasanya kita akan menggunakan pendaraban silang. Okey, kita biasanya kalau yang ni kita menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey. Jadi cikgu harap kamu dah mahir lah untuk kita menggunakan kaedah pendaraban silang, okey, untuk kita memfaktorkan bagi ungkapan kuadratik. Okey, yang ini kita dah pernah jumpa, okey, dalam bentuk ungkapan, dan kita telah belajar faktorkan menggunakan pendaraban silang. Okey, pendaraban silang ni di mana? Okey, X kuasa 2 tolak 9X tambah 18. Okey, kita akan faktorkan menjadi hasil darab dua ungkapan. Okey, pendaraban silang. Okey, kalau kamu ingat lagi. Okey, yang ni kita mesti dapat X kuasa 2. Yang ni mesti kita dapat positif 18. Dan yang ini hasil tambahnya mesti dapat negatif 9X. Okey, jadi untuk dapat X kuasa 2 mestilah X dengan X untuk dapat X kuasa 2. Dan untuk dapat positif 18, okey, positif 18, dan kita boleh fikirlah 9 darab 2, 18. Okey, mungkin tak kalau kita tambah jadi negatif 9? Tak mungkin. Ataupun 6 darab 3. 6 dengan 3 kita tambah, mungkin tak dapat 9. Mungkin. Jadi yang ni kita abaikan. Okey? Kita pilihlah 6 dengan 3. Okey. Jadi di sini kita lihat pula di sini tandanya ialah negatif. Bermaksud kita perlu dapatkan di sini nombor negatif. Okey, X darab 3, 3X. X darab 6, 6X. Okey, kita perlu jadikan dia negatif, bermaksud di sini mesti nombor negatif dan di sini mesti nombor negatif. Okey, supaya di sini dapat tolak 6X, di sini pun dapat tolak 3X. Bila kita tambah, kita akan dapat negatif 9X. Dan negatif, kita darab negatif, kita akan dapat positif 18. Yang ni kalau kamu mahir, kamu boleh buat dengan lebih cepat. Okey. Jadi daripada sini kita dapat faktorkan X tolak 6, X tolak 3. Okey. X tolak 6, X tolak 3. Okey, kita dah dapat faktorkan. Seterusnya kita akan permudahkan untuk kita dapatkan puncanya. Jadi apabila yang ni sama dengan sifar, sama seperti dalam video sebelum ni, maksudnya sama ada yang ni sifar atau yang ni sifar. Okey? Jadi
X tolak 6 sama dengan 0 atau okey, X tolak 3 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat X sama dengan 6 ataupun X sama dengan 3. Okey, jadi punca persamaan kuadratik ini, puncanya ialah X sama dengan 6 ataupun X sama dengan 3. Okey, yang ni ialah menggunakan kaedah pemfaktoran. Selain daripada kaedah pemfaktoran, kita boleh guna juga kaedah graf. Dan punca bagi suatu persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C merupakan titik persilangan di antara graf fungsi kuadratik dengan paksi X, iaitu dikenali sebagai pintasan X, seperti yang telah kita lihat dalam video sebelum ini, di mana apabila kita melukis graf sama ada bentuk senyum ataupun bentuk sedih, kita akan dapati terdapat persilangan di antara graf fungsi tersebut dengan paksi X ataupun pintasan X. Jadi pintasan X itu merupakan punca-punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Okey, kita lihat satu contoh di mana kita melukis graf menggunakan perisian GeoGebra untuk kita menentukan punca persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 9X tambah 18 sama dengan 0. Okey, yang ni ialah contoh yang sama seperti cikgu tunjuk untuk kaedah pemfaktoran tadi. Okey, jadi kita lihat di sini bagaimana kita menggunakan GeoGebra Graphing Calculator. Yang pertama sekali dekat bahagian input, kamu masukkan dahulu persamaan kuadratik tersebut. Okey, X kuasa 2 tolak 9X tambah 18. Okey, bila kamu masukkan, kamu terus akan diberi graf. Dan graf tersebut kamu boleh lihat, kita terus boleh lihat puncanya. Okey, root ni punca lah. Puncanya X sama dengan 6 dan satu lagi X sama dengan 3 yang merupakan pintasan X bagi graf tersebut. Okey, jadi yang ni kalau menggunakan kaedah graf lah. Dan biasanya dalam peperiksaan kita hanya menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, sebab yang ni menggunakan perisian GeoGebra. Okey, seterusnya kita lihat praktis kendiri 1.1F. Okey, soalan yang pertama. Tentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, jadi yang ni nak guna kaedah pemfaktoran. Jadi memang perlu mahir sangat kaedah pemfaktoran, terutamanya kaedah pendaraban silang. Memang perlu mahir. Okey, jadi kita lihat yang pertama, X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan 0. Okey, kita perlu faktorkan supaya kita dapat punca bagi persamaan ini. Okey, jadi pendaraban silangnya cikgu buat kat bawah. Okey, yang ni. Kalau dah mahir tak perlu lagi buat ni, kamu boleh congak sahaja. Yang ni cikgu tunjuk lah. Okey, yang ni mesti X kuasa 2. Okey, yang ni mesti hasil darab dia 10, negatif 10. Yang ni mesti hasil tambahnya negatif 3X. Okey, jika perkali A-nya, okey, A-nya 1 mudah sajalah. X dengan X, X kuasa 2, maksudnya sini X, sini X. Okey, untuk dapat negatif 10, okey, negatif 10, dan kamu perlu bandingkan dengan 3 ni. 10 ni mungkin 5 darab 2. Okey, 5 darab 2 mungkin tak dapat 3. Mungkin. Jadi kita guna dahulu 5 dengan 2. Okey, jadi yang ni kita dapat 2X. Yang ni kita dapat 5X. Okey. Dan di sini dapat negatif bermaksud kita perlu letak tanda negatif pada yang besar lah. Bila kita letak di sini, maksudnya negatifnya di sini. Okey, jadi kita boleh semak X darab X, X kuasa 2. Negatif 5 darab 2, negatif 10. Dan yang ni kita tambah, kita dapat negatif 3X. Jadi kita dah dapat faktorkan. Okey, maksudnya
Di sini X tolak 5. X tambah 2. Okey. Jadi seterusnya kita akan selesaikan. Okey, kita akan selesaikan X tolak 5 sama dengan sifar atau X tambah 2 sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2. Okey. Seterusnya soalan B, kita lihat soalan B pula. Sama macam yang tadi. Okey, kita akan faktorkan. Okey. Pendaraban silang, cikgu buat laju sikit ya. Jadi yang ni kita akan dapat X kuasa 2. Okey, yang ni mesti dapat positif 16. Yang ni mesti dapat negatif 10. X. Okey, yang ni X darab X. X kuasa 2. Okey, untuk dapat 16. Okey, 16. Katakan 8 dengan 2. 8 darab 2, 16. Mungkin tak boleh jadi 10 bila kita tambah. Mungkin. Jadi kita guna 8 dengan 2. Okey. Okey, 8 dengan 2. Dan kita lihat di sini negatif. Bermaksud kita perlu negatifkan dia. X darab 8, 8X. X darab 2, 2X. Kita perlu jadikan dia negatif bila keadaan yang ni negatif. Maksudnya, di sini perlu negatif, di sini perlu negatif. Dan automatik sini pun akan jadi negatif. Dan negatif darab negatif, positif. Okey, bila kita semak semuanya dah betul, maksudnya kita faktorkan dengan tepat lah. Jadi jawapannya, X tolak 8, X tolak 2. Okey, X tolak 8, X tolak 2. X tolak 8 sama dengan sifar atau X tolak 2. Okey, X tolak 2 sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat X sama dengan 8 atau X sama dengan 2. Okey. Dan soalan C. Okey, soalan C. Okey. Soalan C kita faktorkan. Okey, yang ni darab silangnya di sini. Okey, 3X kuasa 2. Yang ni positif 2. Yang ni mesti negatif 5X. Okey. Yang ni mesti 3X dengan X lah. Okey. Dan 2 darab 1. Okey. 3X darab 1 kita dapat 3X. X darab 2 kita dapat 2X. Dan untuk dapat negatif, maksudnya dua-dua mesti negatif. Okey. Jadi di sini negatif, di sini negatif. Bila kita darab, kita akan dapat positif. Okey, semua dah betul. Jadi inilah faktornya 3X tolak 2. X tolak 1. Jadi 3X tolak 2 sama dengan sifar atau X tolak 1 sama dengan sifar. Okey. Jadi di sini juga kita akan dapat jawapannya 3X sama dengan 2. Okey. Di sini cikgu terus ringkaskan jadi 2/3. Okey. Okey, yang ni bawa ke kanan jadi 2. Yang ni darab jadi bahagi. Atau X sama dengan 1. Okey. Boleh? Okey, soalan yang kedua. Tulis setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am. Seterusnya, selesaikan persamaan kuadratik tersebut. Okey, yang ni sebelum kita faktorkan, untuk kita selesaikan, kita perlu tulis dalam bentuk am dahulu. Okey, yang ni kita permudahkan. Okey, kita dapat M kuasa 2 tambah 2M. Okey, yang ni kita bawa ke kiri. Tolak 3 sama dengan sifar. Okey, yang ni kita akan faktorkan. Okey, rasanya tak perlu dah cikgu tunjuk kaedah pendaraban silang. Okey. M kuasa 2, M darab
M. Okey, untuk dapat negatif 3 maksudnya 1 dengan 3 lah. Okey, 1 dengan 3. Okey. Dan di sini positif maksudnya negatifnya kita akan letak dekat yang kecil. Okey. Kalau belum mahir, kamu buat cara pendaraban silang tadilah. Okey. Dan daripada sini kita boleh terus dapatkan punca. M tolak 1 sama dengan sifar atau M tambah 3 sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat M sama dengan 1 atau M sama dengan negatif 3. Okey? Soalan yang kedua. Okey, 3P darab 11 tolak 2P sama dengan 15. Okey, di sini kita nampak kita ada 3, 15. Jadi kita boleh permudahkan dahulu. Okey, yang ni kita bahagi 3. Okey, sebab ada faktor yang sama. Jadi kita akan tinggal P 11 tolak 2P sama dengan 5. Okey, kita ringkaskan ni. 3 dengan 15 ni. Kita permudahkan di situ, barulah kita darabkan. Okey, kita kembangkan. Jadi kita akan dapat 11P tolak 2P kuasa 2. Okey, yang ni bawa ke kiri. 5 jadi negatif 5. Samakan dengan sifar. Dan kita susun semula dalam bentuk amnya. Perkali bagi kuasa 2 mesti hadapan sekali. Negatif 2P kuasa 2 tambah. Okey, yang ni tak ada tanda. Maksudnya positif. 11P tolak 5 sama dengan sifar. Okey, macam mana kita nak permudahkan lagi? Kita dapati perkali bagi P kuasa 2 negatif. Jadi macam mana kita nak positifkan dia? Darabkan semuanya dengan negatif 1. Jadi bila kita darab negatif 1, automatik semua tanda akan bertukar. Okey, kita akan dapat 2P kuasa 2. Okey, tolak 11P tambah 5 sama dengan sifar. Okey, dan yang ni kamu faktorkan. Okey, cikgu terus faktorkan. Okey, kamu gunalah pendaraban silang. Sama dengan sifar. Okey, yang ni 2P darab P. Kita dapat 2P kuasa 2. Okey, untuk dapat 5, mestilah 5 darab 1. Okey. 5 darab 1 jadi okey. 5 darab 1 negatif. Okey. Kalau tak dapat, guna balik kaedah pendaraban silang. Okey. 2P tolak 1, P tolak 5 sama dengan sifar. Jadi 2P tolak 1 sama dengan sifar atau P tolak 5 sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat 2P sama dengan 1, P sama dengan 1 per 2 atau P sama dengan 5. Okey. Dan soalan yang terakhir, soalan C. Okey, sama juga kita permudahkan dahulu, jadikan dia dalam bentuk amnya. Okey. Jadi yang ni 1 per 2 Y kuasa 2. Okey, kita bawa yang ni ke sebelah kiri. Okey, yang ni negatif jadi positif Y. Okey, yang ni positif jadi negatif 12. Samakan dengan sifar. Dan kamu lihat di sini, perkali bagi Y kuasa 2 ialah 1 per 2. Jadi kita cuba untuk ringkaskan dia. Okey, macam mana nak hapuskan 1 per 2? Okey, per 2 tu kita nak hapuskan. Kita darabkan semuanya dengan 2. Okey, seluruh persamaan ni kita darabkan dengan 2. Jadi, yang ni darab 2, kita akan dapat Y kuasa 2. Okey, tambah Y darab 2, kita dapat 2Y. Tolak 12 darab 2, kita dapat 24 sama dengan sifar. Sebab apa kita nak permudahkan perkalinya? Sebab kita nak mudahkan kaedah pemfaktoran kita.
Okey. Jadi bila dah dalam bentuk yang macam ni, mudahlah untuk kita fakturkan. Okey, jadi Y dengan Y. Untuk dapat 24, kita ada 8 darab 3, tapi tak akan dapat 2 lah. 6 darab 4. Jadi 6 darab 4 lah kita pilih. Sebab 6 dengan 4 akan dapat 2. Okey, di mana salah satunya negatif. Okey, sebab positif 2, maksudnya kita akan letak negatifnya dekat nombor yang lebih kecil. Okey, Y tambah 6, Y tolak 4. Jadi, Y tambah 6 sama dengan sifar atau Y tolak 4 sama dengan sifar. Jadi, kita akan dapat Y sama dengan negatif 6 atau Y sama dengan 4. Jadi, dalam tajuk pemfaktoran ni, kamu perlu sangat mahir dan kuasai pemfaktoran pendaraban silang yang telah pun kita belajar dalam tajuk tingkatan 2. Okey, walaupun kita boleh semak menggunakan kalkulator sekalipun, tapi kemahiran ni sangat membantu kamu untuk mempercepatkan pemfaktoran. Okey? Jadi, sebagai kesimpulannya, punca persamaan kuadratik kita boleh tentukan dengan pelbagai cara, dan dalam subtopik tingkatan 4 ni kita belajar 2 cara, iaitu menggunakan kaedah graf dan juga menggunakan kaedah pemfaktoran. Jadi seperti biasa, sekiranya ada sebarang masalah, bolehlah ditulis di ruangan komen.